Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan sidang penggemar medsos sama ada Facebook, IG, YouTube dan sebagainya. Jadi mari si berapa jelas, berapa dengar. Jadi hari itu kita mula repetition ataupun tajuk yang hampir sama, tapi kita bagi sikit sikit atau tadi penjelasan lebih lanjut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita tu dah menghampiri dah makin dekat dengan ibadah kurban ataupun Idul Adha. Jadi saya nak berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan satu hadis yang diriwayatkan daripada Ahmad, Daruqutni, Baihaqi dan Hakim. Hadis tu riwayatnya sahih berkenaan dengan ibadah kurban. Hadis yang bermaksud Nabi SAW bersabda, siapa yang ada kemampuan, ada berkelapangan untuk melaksanakan ibadah korban dan tetapi senyasik mauk nak melaksanakan ibadah korban, maka jauhilah daripada jamaah kami. Jauhi daripada jamaah solat kami. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, bila kita dengar hadis tu memang yalah takutlah kita, sebab kita, kalau ikut memang kita mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Satu ibadah yang sangat dituntut. Walaupun di Sarawak kita menanggungkan ibadah kurban, bukan bermaksud kita yang ada kemampuan, ada keupayaan untuk berkorban, kita simak mula tahun tu. Memang siapa kita nang di Sarawak kita tangguh dulu. Tetapi di negeri, di negara-negara yang lain, kita boleh melaksanakan ibadah korban. Di antara tuan tadi sebablah kena kita tu melaksanakan ibadah korban, sebab ibadah korban tu adalah satu yang petanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jomlah kita laksana ibadah korban. Saya masih teringat beberapa hadis Nabi SAW. Pertama berkenaan dengan harta kita. Tidak akan berganjak kedua-dua kaki anak Adam sehingga ditanya 4 perkara. Salah sikit ditanya tentang harta kita. Macam ni kita oleh harta kita dan macam ni kita membelanjakan harta kita tadi. Mari kita compare lah dengan sebanyak nikmat yang kita polah dalam bulan, dalam tahun-tahun kita tu. Apa? Kita belanja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat juga dalam ayat Quran, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Tunaikanlah salat dan sembelihlah. Sembelihlah binatang, maksudnya berkorbanlah. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i memang kita madahnya macam sunat muakkad, tetapi dalam mazhab yang lain sebahagian yang mengatakan wajib. Wajib bagi kita melaksanakan ibadah kurban. Maka tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak tuan-tuan untuk sama-sama melaksanakan ibadah kurban atas nikmat-nikmat yang kita perolehi sepanjang tahun semasa. Sesungguhnya rezeki apa jelah nikmat, kelebihan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah, Allah akan tambah nikmat kamu. Bersyukurlah, Allah akan tambah nikmat kamu. Macam ni tanda kita bersyukur dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan kita tahu di akhirat kelak binatang korban akan datang dengan kita dengan tanduknya dan sebagainya. Bahkan dalam satu hadis sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidaknya bertanya, sidaknya ada apa? Wahai Rasulullah, haiwan korban apa ini?
Maka baginda Nabi SAW berkata, lalu pada haiwan itu kami dapat apa wahai Rasulullah? Baginda bersabda, wahai Rasulullah, haiwan korban apa ini? Baginda Nabi SAW bersabda, ini adalah sunnah Nabi Ibrahim AS. Mereka berkata, lalu pada haiwan itu kami dapat apa wahai Rasulullah? Maka baginda berkata, pada setiap bulu ada satu kebaikan. Mereka berkata, bagaimana dengan suf, yakni bulu? Pada setiap satu bulu itu ada satu kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan di akhirat keluar juga binatang korban itu akan jadi saksi. Satu hadis yang sama, tidak ada amalan yang dikerjakan oleh anak Adam ketika hari raya korban yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal dari mengalirkan darah. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya serta bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darah itu akan sampai kepada Allah Azza wa Jal sebelum jatuh ke tanah, maka perbaikilah jiwa kamu sekalian dengannya. Nah, jadi berbincang tentang nikmat, saya rasa banyak nikmat yang kita dapat. Nah, terkira, bahkan disebut juga kalau kita kira nikmatnya Allah kurnia pada kita tu, saya akan terbilang terlalu banyak kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kena mana kita si mampu, kepada kita si mau untuk melaksanakan ibadah korban. Jadi dalam video yang pendek yang saya kongsikan tu, saya mengajak kawan-kawan sekalian, adik kakak kita di Sarawak tu, agar laksanakanlah ibadah korban. Untuk syarikat yang kami berurusan dengannya, syarikat Mirhab, kita masih lagi membuka. Waalaikumsalam Syekh Laksana Damburi. Sihat. Untuk kita di Sarawak tu, kita untuk syarikat Mirhab yang dimiliki oleh orang Sarawak yang saya berurusan dengannya, kita masih lagi buka sehingga 15 hari bulan Julai. Maksudnya 15 Julai adalah tarikh terakhir untuk menghantar nama dan duit untuk membeli seekor kambing, unta mahupun saya sapi dah habis dah. Sapi dah habis, tinggal lagi kambing dengan unta. Jadi peluang ini masih terbuka. Esok dan lusa adalah hari terakhir untuk kita hantar, maka jomlah saya mengajak agar kita tu tahun tadi, kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tahun itu adalah tahun terakhir kita untuk melaksanakan ibadah korban, sekurang-kurangnya kita telah melaksanakannya. Kalau si mampu, setiap keluarga sikok kambing ataupun satu bahagian, satu ekor kambing untuk satu keluarga pun tidak menjadi masalah. Memang afdalnya setiap seorang. Nah, kita ada kemampuan, kita ada 3 orang anak, seorang bini, kita nak molah 5 ekor kambing, silakan, tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita hanya ada mampu untuk seekor kambing saja, seekor kambing RM470, maka tidak menjadi masalah. Inilah korban bagiku dan keluargaku sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Okey, kalau ada siapa-siapa nak bertanya, siapa-siapa yang ingin penjelasan untuk video yang ringkas petang tu lah. Sebab mari mungkin saya ter-on, saya pun patik speaker ngentam lalu pandai kecil suara. Itu suara semua jelas nak. Semoga jelas lah. Jadi sekarang tu kami masih berada di Miri lagi, masih on travelling. Dan saya sentiasa mendoakan semoga sahabat-sahabat Allah gerakkan hati untuk melaksanakan ibadah korban. Mungkin kita di Miri tu belum lagi maghrib, mungkin sikit masa lagi. Jadi insyaAllah esok hari buat saya balik. Kes kita di Sarawak hari tu naik lagi 400 lebih. Dan Sira SCMC pun dah narik kebenaran untuk dine in. Baru nak happy esok hari nak dine in di kedai, tapi si jadi sebab saya dah dapat detect nak Delta varian varian Delta yang ada di Sarawak. Jadi kita agak risaulah. Hari tu kes Miri paling tinggi nak. Bingung je saya. Tapi memang saya terus ke sini lah. Habis program tu terus pulang dan duduk di bilik saja. Asyik keluar pun. Cuma keluar beli makanan je. Kesan masuk bilik balik.
Jadi tuan-tuan, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, saya berada dalam keadaan musafir dan saya mendoakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan hati tuan-tuan. Bagaimana pihak surau nak uruskan lembu yang diterima oleh pihak korporat. Waktu tu memang saya dapat dulu tuan. Saya dapat dulu nak disembelih. Memang Jabatan Lembaga Fatwa Negeri Sarawak dan Majlis Islam Negeri Sarawak telah mengeluarkan satu kenyataan dan fatwa untuk ditangguhkan dulu. Ditangguhkan dulu, non sensik boleh diolah korban. Mungkin tak nak molah sembelihan biasa, boleh juga, tak masalah. Maksudnya, mungkin tak nak sembelih awal dan diagih-agih boleh. Kita siap molah korban dulu. Mungkin tak nak nyaganya sampai ke tahun depan. Mungkin tak mampu untuk menjaganya untuk tahun depan. Silakan. Berkata bos saya berkorban untuk tidak berkorban tahun tu. Jadi berkorban di luar lah. Bagi yang dapat sapi ya, kena uruskanlah. Untuk masa akan datang. Sekejap kita tanya. Apa soalan kita tadi? Pihak surau nak uruskan lembu yang diterima oleh pihak korporat. Oh tu soalannya. Soalan kalau ada pihak korporat mendermakan kambing ataupun sapi untuk surau macam ni nak ngurusnya. Pertama, mau tanya dengan pihak ya. Sama adakah sapi yang diderma ya adalah sapi korban bagi pihak korporat ya, ataupun sapi yang diberinya adalah sapi memang diderma untuk pihak surau. Antara dua lah, kena minta penjelasan. Kalau yang madah untuk sapi korban untuk syarikat ramai orang, untuk individu tertentu di syarikat ya, untuk bos yang contohnya, maka kita selaku orang yang menguruskan. Okey. Yang pertama, kedua, kalau orang badan korporat ya, merik sapi untuk disedekahkan kepada pihak masjid. Maksudnya, seada meletakkan nama siapa untuk berkorban, maka terpulanglah kepada pihak surau atau pihak masjid untuk ngurusnya. Maksudnya, bukalah untuk berkorban. Kalau sikut sapi dalam 900. Untuk orang yang belum pernah berkorban di kawasan kita ya, mungkin kurangkan mungkin 400.5 ataupun 500, dan duit ya boleh pulang ke masjid atau surau. Ia terpulang kepada masjid atau surau. Pihak Jabatan Agama, pihak Jabatan Mufti, pihak Majlis Islam sada bertanggungjawab pun. Cuma Jabatan Mufti akan menguruskan dari sudut petik hukum hakam. Macam apa yang kami jelaskan itulah. Maka tidak menjadi masalah. Bukakan untuk contohnya 7 bahagian. Bukalah satu bahagian 400.5. Siapa nak berkorban. Tapi jangan ada nama langsung. Contoh, pihak korporat tadi beri sapi untuk dikorban. Ada nama dan tidak menderma sapi. Dan kita orang just ada nama, begitu sembelih saja. Jadi, bukanlah tidak berlaku lah ibadah korban di sia. Jelas Jelas Encik Ishak Ibrahim. Jawapan kami harap jelas lah. Kalau si jelas kami minta ampun, minta maaf. Lagi soalan lain? Bagi yang ada duit 470, 500, boleh hubungi kami untuk melaksanakan ibadah korban. Syarikat yang kami pakai itu adalah syarikat orang hitam pun, Mirhab, MEERHAB, Mirhab. Yang pun pengurusinya ataupun owner adalah Ustaz Haji Kamaluddin. Jadi siapa yang ada kemampuan, ada kelapangan, ada RM470 di tangan, nak mula korban silakan. Boleh direct kami 0138827726. Hubungi kami direct untuk kita laksana. Kita ada 2 hari lagi. Esok dah rusak. Adik kakak kita yang nak berkorban silakan. Masih dibuka lagi 2 hari lagi. Hari terakhir adalah hari Khamis. Untuk hantar nama lah. Lepas kita close lah. Biasa orang tu suka gila last minute. Biasa dekat hari Khamis lah. Bawanya nanya balik. Ada kah? Macam mula badal ria. Dah tutup dah. Baru nanya. Nak mula badal tu ustaz. Memang susah nak badal lah. Badal lang limited. Korban tu sama je. Bila kita badal dah close lah. Siapa kita buka lagi. Okey, saya rasa kalau saya ada soalan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya petang tu.
InsyaAllah malam esok bawa saya ada kuliah di Masjid Darul Akmal berkenaan kitab Talbis Iblis. Jadi untuk makluman semua juga, saya akan mula juga berkuliah bersiaran di Masjid Darul Naim, Kampung Lintang, 21 hari bulan Julai. Saya akan mula dengan tajuk Makarimul Akhlak oleh Syekh Muhammad. Untuk satu kitab ditulis oleh Syekh Muhammad. Kitab yang nipis tetapi nyampun manfaat, Masya Allah. Jadi malam esok saya di Darul Akmal. Malam Jumaat saya di Kolong. Malam Sabtu saya di Masjid Abiyat. Dan malam Isnin saya di Haji Baki. Ialah sedikit makluman. Semoga Allah memberi manfaat. Jadi tolong saya akan upload di channel saya Ibnu Husaini di YouTube. Boleh untuk kita like, subscribe, komen dan share saya pun channel ya. Kita ramaikan subscribe, saya akan uploadkan video-video yang bermanfaat dalam bahasa kita orang Sarawak tu lah, orang Melayu Sarawak. Ijaz, terima kasih semua. Jangan lupa ambil wuduk dan kita sama-sama tunaikan salat secara berjamaah. Okay, aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih.